Anda tengok sekarang ni muka saya ceria. Bukan muka je sekarang ni. Mood pun orang kata mood raya tu dah sampai. Dan saya sendiri pun dah pakai baju raya. Tapi masih puasa lah. Saya sebab esok dah raya. Jadi saya nak tanyalah macam mana baju raya saya untuk tahun ni. Okey tak warna ni? Nah, siapa warna macam ni, kita matchy-matchy. Alright, jadi sekarang ni sebabkan nak raya esok, biasanya orang akan makan rendang. Itu antara menu wajib yang kena ada untuk hari raya pertama, rendang. Selain daripada rendang tu ada lontong, ada sambal, tapi itu yang paling penting rendang lah. Dan sekarang ni, rendang untuk dapur bujang Ramadan ni saya akan buat yang paling mudah dan yang paling simple untuk anda cuba buat dekat rumah. Jadi kiranya macam kalau hari ni dah cuti, dah boleh pergi dah cari bahan-bahan untuk buat rendang. Jadi ini antara bahan-bahan yang diperlukan. Sangat mudah sebenarnya, modal dia pun tak banyak. Saya beli ayam ni dalam RM3, lepas tu kita potong kecil lagi, dapatlah dalam 6 bahagian. Okey, itu pun dah cukup banyak, kita boleh kongsikan. Dan sekarang untuk langkah pertama, kita panaskan minyak macam biasa. Saya akan potong bahan-bahan kita ni. Yang pertama kita akan potong serai. Right, nanti kita akan tumiskan sekali semua. Saya akan masuk sekali dengan ayam, dengan bahan-bahan yang kita potong ni. Kita akan tumis dia sampai dia masak, sampai dia layu, baru kita masukkan santan. Okey, jadi untuk serai, potong setengah. Lepas tu kita hiris nipis. Macam biasa, kalau ada blender, pakai blender. Kalau tak ada masalah pun. Yang penting masih jadi juga rendang. Alright, jadi untuk serai ni kita potong nipis je. Sehalus yang boleh. Kalau tak ada pun tumbuk je lah. Tapi kalau saya lagi suka potong macam ni. Sebab nanti bila kita masak dia sampai betul-betul garing dan layu, jadi dia punya rasa tu lebih sedap lah bila kita punya. Dan besi untuk saya punya rendang ni pun ada pelbagai. Yang saya ni pilih lebih kurang macam rendang cili api lah. Sebab dia punya bahan pun tak banyak, anda boleh lihat sendiri. Yang penting cili padi ni kena banyak, cili api ni. Sebab dia punya rasa nak kena pedas. Jadi kalau anda rasa dekat rumah tu ada bajet lebih sikit, boleh tambah lagi lengkuas. Boleh masukkan lengkuas, daun kunyit, kita boleh pakai juga. Macam-macam kita boleh buat. Selain daripada ayam, boleh gantikan juga dengan daging lah, macam biasa. Tapi kalau rasa macam nak buat ikan pun boleh. Ada je, kadang-kadang orang tanya saya, Chef, ada ke rendang ikan? Rendang ikan ada? Ada sebenarnya rendang ikan, bukan tak ada. Tapi yang pastinya bila nak buat rendang ikan, kena goreng dulu ikan tu. Goreng ikan tu, lepas tu kita buat dia punya paste rendang. Dah goreng ikan tu, ikan yang dah digoreng masukkan dalam paste rendang tu. Jadi dia bolehlah jadi kita punya rendang ikan. Kalau rasa macam nak buat rendang kerang pun sama cara dia, rendang udang pun sama. Sama je cara. Yang penting kena masak dulu udang ataupun kerang tu, baru kita gaulkan dengan paste yang kita buat nanti untuk jadikan dia rendang. Okey, jadi cili padi pun dah habis potong. Saya pakai lebih kurang dalam 6 tangkai tadi. Seterusnya saya akan potong juga sedikit bawang holland. Sebenarnya bukan sedikit lah, saya nak potong banyak. Pakai sebiji terus bawang holland ni. Saya nak pakai sebiji sebab bawang kalau banyak memang sedap. Biasanya kalau orang buat rendang yang banyak tu jenis yang berkilo-kilo tu, kalau dia buat ayam sekilo, bawang sekilo, santan mesti sekilo. Itu salah satu tips masakan untuk buat rendang tu rasa lebih sedap. Semuanya kena seimbang. Santan sekilo, ayam sekilo, bawang pun sekilo. Jadi macam ni, sebabkan saya tengok saya punya ayam ni pun boleh tahan banyak, ada 6 ketul. Jadi saya rasa kalau kita pakai sebiji bawang ni memang sedang elok lah. Dia punya rasa rendang kita tu akan rasa lebih manis. Manis. Memang sedap. Tak sabar sebenarnya nak masak ni. Yang ini juga nanti rendang ni saya akan masak dekat rumah. Sebab yang ni saya masak dekat set, mesti dah habis sebenarnya. Mesti tak sempat bawa balik, bungkus sikit tak sempat. Sebab lagi kita nak terus makan untuk berbuka. Jadi nanti esok saya akan buat lagi sebab resipi dia senang, tak susah pun. Alright, jadi untuk bawang holland, iris nipis. Senipis yang boleh Kalau anda boleh potong nipis lagi pun bagus. Tapi macam ni je. Macam ni cara paling senang nak potong. Jadi sekarang kita masukkan dalam kuali kita punya serai, bawang putih dan juga bawang holland. Masukkan semua sekali. Baik, jangan lupa kita punya bawang putih. Saya pakai dalam 3 biji bawang putih lah supaya rasa dia lebih menarik sebab bawang pun kita dah pakai sebiji. Jadi ini memang penuh dengan flavor, berasa Dia punya rasa tu datang daripada sayur-sayur yang kita pakai tu. Dan bahan-bahan dia pun tak adalah banyak sangat. Memang mudah untuk anda jumpa. Kalau nak pergi beli kat pasar borong tu memang ada. Kalau tak ada sangat, pergi kedai runcit pun ada. Kalau tak ada juga, ketuk jiran sebelah. Alright, jadi untuk bawang putih, iris nipis, masukkan terus kat dalam kita punya kuali nanti. Okay, macam ni je. Dan kita masukkan terus dalam kuali. Saya akan masukkan juga kita punya ayam. Masukkan ayam.
dan juga sedikit serbuk kunyit. Yang lain kita punya daun limau dan juga santan ni kita akan masukkan kemudian. Sekarang ni kita nak bagi ayam ni masak dahulu. Gaulkan dia sebati. Jauh lagi perjalanan sebenarnya rendang ni. Tapi ini antara salah satu cara yang anda boleh masak. Rendang ni ada pelbagai cara. Ada orang dia tumis satu-satu, maksudnya dia kisar bawang dia tumis. Dia kisar halia, lengkuas dia tumis, bawang putih semua dia tumis satu-satu. Baru dah naik minyak, baru dia masukkan ayam. Tapi kalau macam saya, kita boleh tumis sekali semua macam ni. Alright, kita akan biarkan dia masak dengan kita punya bawang semua ni sampai dia layu. Sampai minyak tu keluar, baru kita akan masukkan kita punya daun limau dan juga santan. Jadi kita perlukan masa lebih kurang dalam 7 ke 10 minit untuk biarkan ayam ni masak. Dan sekarang ni bila kita masak, anda boleh lihat sendiri bawang ni dia dah makin layu kan. Wow. Dan juga ayam kita ni memang dah masak. Tapi belum siap lagi kita punya rendang. Jadi rendang saya ni nak kena letak santan. Jadi kita masukkan santan sikit. Habiskan je santan ni. Seterusnya saya akan koyakkan sedikit kita punya daun limau untuk masukkan kat dalam ni. Okay, kita koyakkan je. Pastikan tulang tengah dia ni kita tak pakai. Right, sebab kita tak nak kita punya rendang rasa pahit. Jadi kita koyakkan sikit-sikit je. Cuma kita tinggalkan satu sebagai kita punya perhiasan untuk rendang kita nanti. Okay, jadi dah ambil daun ni, racik sikit. Kita potong halus untuk kita taburkan dekat dalam rendang kita tu. Kalau anda rasa suka daun kunyit, boleh masukkan juga daun kunyit. Kalau nak campur dua-dua pun boleh. Daun kunyit boleh, daun limau pun boleh. Kita campur sekali. Kita masukkan daun limau. Alright, bagi didih. Dan sekarang ni kita nak kena bagi kita punya rendang ni pekat sikit. Biarkan dia sebati dengan kita punya bahan-bahan yang lain ni. Ada orang dia suka berkuah sikit macam ni. Tapi kalau saya berkuah macam ni, dia macam belum cukup rendang lagi kan. Dia macam masak lemak sikit. Tapi kalau nak bagi rendang ni, dia kena bagi dia pekat-pekat. Dan saya akan tunjukkan nanti macam mana. Kita nak kena kacau kita punya santan ni bila kita dah masukkan. Dan kita akan biarkan dia kering sedikit. Sambil-sambil tu jangan lupa letakkan sedikit garam. Kacau je. Kalau daun ni kita ada banyak lagi. Daun kunyit ni ataupun daun limau kalau ada banyak, masukkan je. Biar banyak pun tak apa. Nampak daun pun tak apa. Sebab itu akan buatkan dia lebih sedap. Sebenarnya kita boleh makan. Dan kalau kita makan daun kunyit tu ataupun daun limau, dia punya rasa tu lagi sedap. Okay, sekarang ni kita tunggu je lah. Kita bagikan dia mendidih. Kemudian nanti kita dah boleh hidangkan dia. Jadi bila kita dah masukkan santan tadi, anda lihat sendiri dia dah sampai pecah minyak. Maksudnya dia dah, minyak santan tu pun dah keluar. Tadi berkuah sangat, sekarang dia dah hampir kering. Dan kalau rasa macam nak masukkan kerisik, boleh masukkan sekarang. Tapi kalau tak ada kerisik pun tak ada masalah. Macam ni pun dah cantik. Okay, kita boleh tutup api. Sekarang kita boleh hidangkan. Garam semua pun dah letak. Biasanya masak ni memang minyak kena lebih sikit. Jangan terkejut kalau kita pergi mana-mana, pergi rumah orang open house, kita tengok dia punya minyak kat rendang tu penuh. Dia tutup rendang tu. Itu sebenarnya memang salah satu tips masakan untuk biarkan masakan tu tahan lebih lama. Bila ada minyak, tak ada oksigen boleh masuk. Bila tak ada oksigen, tak ada kuman atau bakteria boleh hidup dekat dalam tu. Jadi dia akan tahan lebih lama. Jangan risau. Samalah juga dengan saya punya rendang ni. Tadi kita tumis pun minyak tak adalah banyak sangat. Tapi lepas kita dah pakai santan tu, dia punya minyak tu keluar. Memang cantik. Sekarang tunggu apa lagi? Kita hidangkan terus kita punya rendang. Rendang cili api ni kan. Ini bau dia pun dah terangkat. Kata sambil-sambil tu bolehlah menikmati juadah hari raya kan. Rendang macam ni anda boleh cuba buat kat rumah. Kalau rasa macam keliru sangat, aduh rendang apa nak buat, rendang itu ada, rendang ini ada, macam-macam jenis ada. Ikut je rendang yang Dapur Bujang tunjukkan. Yang saya tunjukkan kepada anda. Inilah dia. Dan kita akan hias sikit dengan kita punya daun limau. Satu kita cucuk. Satu lagi ni saya rasa saya nak tabur sikit. Satu kita cucuk, satu lagi kita taburkan dekat atas supaya dia ada nampak lagi cantik dan juga dia punya lagi wangi. Okey, cincang halus sikit kita punya daun ni. Tak sabar nak rasa berbuka puasa hari ni. Makan rendang. Tabur sikit daun limau. Right, dah pun siap. Begitu mudah, inilah dia. Resepi wajib yang anda kena cuba buat sebab esok dah raya. Kita punya rendang Dapur Bujang Ramadan. Jangan lupa cuba.